Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sambungan pelajaran fiqh kitab Hidayatus Shibyan muka surat 25, ketujuh daripada syarat sah sembahyang Jumaat, sekurang-kurang berjemaah itu 40 dengan imam daripada ahli Jumaat. Kurang-kurang berjemaah itu mestilah 40 orang dengan imam pada ahli Jumaat. Maksudnya ahli mustautin. Ahli Jumaat itu mustautin lelaki, merdeka, aqil baligh dan mustautin. Okey. 40 orang, kurang daripada 40 orang tidak sah. Walaupun di tengah-tengah sembahyangnya, rakaat pertama lah, terbatal seorang daripada 40 orang yang cukup-cukup. Jemaah yang cukup-cukup 40 orang, kemudian batal seorang. Batal lah sembahyang semua. Dia tak boleh. Kecuali sebelum tu masuk seorang, kemudian batal seorang lagi, jadi 40. Mula 40, lepas tu masuk seorang lagi 41, dan lepas tu batal seorang, batal wuduk contohnya, tinggal 40 balik, itu sah. Okey, syarat dia gitu. Jadi kena pastikan kalau ikut qaul yang muktamad, yang kuat dan muktamad dalam mazhab Syafi'i, Jumaat sah dia dengan syarat 40 orang. Di sini khilaf 4 mazhab lah. Antara mazhab-mazhab lain berbeza-beza pandangan. Ada kata 3 orang memadai. Ada mazhab yang tidak meletakkan syarat sahnya mustautin. Ada mazhab yang syarat sahnya boleh buat di rumah. Tu berbeza dengan mazhab Syafi'i. Jadi kita berpegang pada mazhab kita, maka tidak sah dibuat jemaat di rumah. Tak boleh buat jemaat berbilang-bilang dalam satu qaryah. Itu antara perkara yang kita kena ingat lah. Okey, jadi 40 orang. Yang dikatakan 12 orang itu adalah qaul qadim dalam mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i, dalam mazhab Syafi'i sendiri ada 2 pendapat. Pendapat pertama 12 orang, iaitu jangan kurang daripada 12 orang ahli Jumaat baru sah Jumaat tu. Okey, pendapat 12 ni pendapat qaul qadim, mazhab Syafi'i. Syafi'i ada 2 qaul, satu qaul qadim, satu qaul jadid. Qaul qadim mengatakan 12 orang sah buat Jumaat. Tetapi apabila Imam Syafi'i berada di Mesir, Imam Syafi'i ubah pendapat dia daripada berada di Iraq. Bila sampai Mesir ditukar, maka pendapat-pendapat yang ada di Mesir dikenali sebagai qaul jadid. Qaul jadid ni, yang itu yang dimuktamadkan oleh para alim ulama. Kalau tanya qaul mana yang lebih rajih, qaul jadid. Qaul qadim adalah qaul dhaif. Tetapi ada juga beberapa perkara dalam mazhab Syafi'i, qaul itu qaul qadim, tetapi dikuatkan oleh alim ulama, dia jadi qaul kuat, dimuktamadkan. Ada beberapa qaul lah. Okey, jadi qaul yang kata 12 orang tu qaul mazhab Syafi'i juga, masih mazhab Syafi'i, tetapi adalah qaul qadim. Maka
bolehkah kita menggunakan qaul qadim? Ya, kalau ikut larangan daripada Imam Syafi'i sendiri, beliau melarang daripada mengambil qaul qadim. Ya, qaul yang telah dibatalkan oleh Imam Syafi'i sendiri. Dengan keluarnya qaul jadid, maka beliau beliau mengharamkan ataupun melarang daripada mengambil pendapat beliau yang qaul qadim. Tetapi dengan perbahasan fuqaha mutaakhirin, mereka dapati beberapa qaul tu jika diangkatkan oleh dikuatkan pula dengan beberapa dalil nas keperluan, maka harus diambil qaul qadim. Jadi dasar bukan untuk bermudah-mudah dalam hukum, bukan sengaja dilakukan kerana ada keperluan dan juga menjaga maslahah, maka qaul yang qadim itu diperkuatkan. Jadilah boleh buat 12 orang. Boleh buat 12 orang pada ketika darurat. Maka pada ketika tidak darurat, ulama tak mengambil pendapat tersebut kerana dia tak kuat nak jadikan hujah. Okey. Kedelapannya, bahawa berkekalan bilangan 40 itu daripada permulaan sembahyang hinggalah salam sekalian mereka tu, walaupun bermufaraqah. Ya, misalnya ada 40 orang je cukup-cukup sembahyang Jumaat. Masuk rakaat pertama, kita kata syaratnya adalah dia dapatkan imam pada rakaat pertama. Dia dapatkan imam pada rakaat pertama. Bila selesai rakaat pertama tu, masuk rakaat kedua, pakat mufaraqah habis. Ya, habis semua mufaraqah sembahyang Jumaat tu. Ya, tinggal imam seorang lah. Yang lain buat sendiri. Syaratnya 40 orang tu semuanya selesai sembahyang mereka sendiri dengan salam. Jadi andai kata malang ni dah 40 orang cukup-cukup, ya, dah habis semua sembahyang dah, tinggal seorang lagi dia lambat, dia bagi salam lambat, dia baca lambat, dia berdiri lama, tok imam pun nak balik dah. Ya, tiba-tiba dia nak duduk tahiyat akhir, terkentut dia. Batal seorang. Mana orang yang ke-40 tu batal Jumaatnya. Dia tak sampai bagi salam. Maka batal seluruh orang lain. Walaupun ada kemudahan di sana, bahawasanya setiap orang boleh mufaraqah pada rakaat kedua, tetapi dia ada risiko. Risikonya apabila salah seorang daripada 40 orang tadi, ya, mereka tak selesaikan sembahyang dengan salam, maka terlibat dengan orang yang dah selesai. Ya, batal. Sebab pada dasarnya 39 orang je sah sembahyang. Bila 39 orang je sah sembahyang, tak menepati hukum Jumaat. Tiba-tiba jadi berubah hukum lah. Yang dikatakan sah tadi, selagi mana dia ada 40 orang. Okey, 40 orang ni tak kita sebut tadi, lelaki. Kalau ada perempuan tak masuk lah. Kanak-kanak tak masuk. Walaupun kanak-kanak tu sah jadi imam. Kesembilannya bahawa ada yang 40 itu daripada ahli Jumaat sekaliannya. Ni baru diterang balik, iaitu Islam. Confirm lah Islam. Yang akil, maknanya berakal, kanak-kanak tak termasuk lah. Kanak-kanak, kalau kita kata penuh dalam masjid tu kanak-kanak, seorang tu imam, tak sah Jumaat tu. Dan tak wajib Jumaat pun. Yang baligh, yang akil lagi baligh, yang berakal, akal dia. Yang akal maknanya bukan orang gila lah. Termasuk seorang last yang ke-40 orang tu orang gila, tak sah sembahyang Jumaat tu. Yang akil baligh, yang baligh pula yang cukup umur. Yang kanak-kanak walaupun dia boleh baca sembahyang betul apa semua, dia tidak dikira sebagai ahli Jumaat. Yang merdeka, kita tak ada merdeka lah. Kita memang merdeka semua, tidak ada hamba. Tapi kalau ada salah seorang daripada 40 orang tu adalah hamba, maka tak sah. Yang laki-laki,
yang laki-laki, bukan perempuan. Jadi perempuan tak termasuk, khonsa pun tak termasuk. Masuk 39 orang, seorang lagi masuk, seorang lagi perempuan, untuk lengkap 40, tak sah juga jemaah. Yang mustautin, ini kuat dalam mazhab Syafi'i. Ya, syarat sah 40 orang ahli jemaat itu adalah mustautin. Kalau bermukim, tak sah lah. Walaupun bermukim tu wajib jemaat. Okey, pada tempat itu. Ke-10-nya, bahawa adalah yang 40 itu qari sekaliannya. Ini berat ni. Ya, qari sekaliannya. Maksud apa qari sekaliannya? Bacaan-bacaan rukunnya betul. Okey, sekurang-kurangnya kita katakan penekanannya dalam bab Fatihah. 40 qari sekaliannya. Bukan ummi. Jadi sebab tu kita sarankan, nasihatkan, setiap qaryah mesti ada 40 orang untuk menuntut ilmu. Sebab dalam satu masalah, kita kata kalau dalam segi Fatihah, okeylah, dia nak perbetulkan semua Fatihah tu, mestilah qari. Sekurang-kurangnya ada kaul yang kedua, nanti jap. Kaul kedua kata syarat pula, dia kata orang yang tidak taksir pada belajar. Maksudnya dia ni 40 orang cukup-cukup satu kampung tu. Tapi kampung orang asli, contohlah, orang asli memang baca Quran yang tak betul lah, susah nak betul lidah dia. Tetapi mereka ni 40 orang telah diajar cara baca Fatihah dengan betul. Diajar dia, takat tu je mereka boleh. Okey, tak boleh nak ubah bagi lebih baik dah daripada tu, maka sah sebab dia belajar. Dia telah belajar dengan membetulkan segala Fatihahnya. Jadi kaulnya pendapat ada dua. Satu, dia kata tak kira, kalau tak ada qari, tak ada yang boleh baca Fatihah dengan betul, tak sah jemaat semua. Pendapat kedua, dia kata tak. Kalau dia dah belajar siap dah apa semua tapi tak nak betul juga, maka sah pada dirinya, sahlah pada orang lain juga pada segi hukum jemaat. Jadi dalam pendapat jemaat ni, kalau kita kata striknya, dalam hukum fiqh ni ada ulama yang strict, ada ulama yang kita kata tegas lah dalam hukum ni. Dia bukan sekadar kata Fatihah. Fatihah mesti orang yang qari bacanya, mesti betul tepat setiap ahli jemaat tu, yang 40 orang tu, kategori 40. Yang keduanya, mestilah mengaji. Maknanya setiap 40 orang tu dia tahu syarat rukun sembahyang. Kalau tidak, sembahyang dia tak sah. Dia pegang itu. Kalau pada dasar diri sembahyang dia tidak sah, tak sah lah jemaat tu. Jadi dia mesti menuntut ilmu, tahu rukun, syarat, sah, batal dalam bab sembahyang. Kaifiat. Yang ketiganya, jemaat tu sendiri dia kena tahu syarat sah jemaat tu. Ni yang timbul masalah masyarakat kita akhir zaman ni. Mereka tidak menadah kitab, tidak menuntut ilmu fiqh. Jadi dikhawatiri jemaat tidak sah. Sebab tu ada orang ulama yang dia ijtihad dia sendiri, dia kata nak sah macam mana jemaat, dia kata orang tak menuntut ilmu. Orang yang masuk pada bidang akidah, dia kata akidah pun kecamuk. Nak sah macam mana sembahyang. Yang dalam bidang fiqh, dia kata mengaji hukum sembahyang, rukun syarat pun tak ingat, tak tahu, bukan tak ingat, tak tahu langsung. Mana satu syarat, mana satu masyrut. Rukun pun tunggang langgang, ada yang sujud tak tepat, ada sujud yang tak betul. Dia kata macam mana nak sah. Ini dia hukum sembahyang jemaat akhir zaman tak sah, kata dia. Memang ada dulu guru, tok guru dulu dia menghukumkan gitu pada umum lah. Dia kata pada hukum, kalau ikut pada hukum, kata dia, kalau kita teliti halusi
payah nak cari jemaat yang sah pada setiap hari, setiap minggu. Dikatakan seluruhnya nak cari 40 orang yang boleh baca Fatihah yang tepat. Jenuh nak cari. Lepas tu dia pula tak belajar pula yang 40 orang ni. Nak cari pendapat kedua lekut nak menyokong boleh sikit. Ya, pun susah. Tu tak masuk lagi tu bab-bab fiqh lain. Maka kita peganglah pendapat yang ringan, pada jangan duk pening kepala kita serabut. Ya, ada ulama mengatakan pada zahirnya mereka tu boleh membaca. Ya, kita tak perlulah nak selidik seorang, cek ya siapa yang boleh baca Fatihah yang tepat, siapa tak boleh baca dengan Fatihah yang tepat. Jadi sebab tu kita sarankan setiap masjid yang mendirikan jemaat ada beberapa perkara yang penting, iaitu kena mengadakan pengajian Al-Quran, betulkan Fatihah, sekurang-kurang ahlinya 40 orang ahli jemaat. Ya, kalau boleh lebih lagi baguslah untuk individu. Tapi untuk pelaksanaan jemaat, ya, kita kata boleh dipayung oleh 40 orang ni. Ya, kita bimbang akan ditolak amalan tanpa kita ketahui. Ya, kita dah ringan-ringankan hukum. Ya. Banyak orang kita kata betulkan Fatihah, jumpa Pak Imam, jumpa Ustaz untuk betulkan Fatihah supaya sembahyang dia tidak jadi tak sah. Ya, tapi ramai yang segan, malu nak membetulkan Fatihah dengan imam. Ya. Kurang-kurang dia betulkan pada imam seminggu pun cukup lah. Dia jadi kategori orang yang tak mampu untuk betulkan lidah. Sah lah sembahyang dia. Tapi kalau dia tak pernah belajar, tak pernah membetulkan Fatihahnya, dibimbangi, tak terangkat hukum tidak sah tu. Itu masyarakat. Begitu juga kelas-kelas fardu ain mesti wajib ada di masjid, sekurang-kurang bab sembahyang macam ni. Ya, di masjid surau, masjid di jemaat utamanya, mesti ada mengaji fiqh yang berbentuk ilmu fiqh yang diulang-ulang bab sembahyang ni. Orang nak marah-marah lah. Supaya terangkat hukum jahil. Bila dihukumkan sebagai orang setempat tu jahil, 40 orang jahil, ahli jemaat tu jahil, tak faham, ya, maka tak sah lah sembahyang dia. Bila tak sah sembahyang, tak sah jemaat ni. Jadi sebab itu masjid surau ni, masjid yang diri jemaat ni, ya, dia tak boleh tinggalkan kuliah-kuliah ni untuk menepati dalam masalah ni. Ya. Okey. Sebab kita tahulah orang awam ni, ya, latar belakang dia kebanyakannya lemah dalam bacaan Quran. Sebab dia belajar masa sekolah rendah je, sekolah menengah dah tak belajar Quran. Kebanyakan macam tu. Dah tak baca Quran, ya, dah masuk sekolah menengah. Kemudian dah kerja dah, dia tak peduli dah Quran, dia tak tengok dah Quran. Nak perbetulkan Fatihah zaman kanak-kanak, nak dibacakan balik dengan kesilapan zaman kanak-kanak tu bukan senang. Okey, jadi sebab itulah kena ada usaha begitulah. Nak qori kalau ikutnya. Okey, kita tengok pendapat seterusnya. Maka tiada sah jemaat dengan ummi mutlaqan. Tadi ikut pendapat pertama ni, ya, mutlak. Nama dia baca tak tepat, ya. Pada segi hukum tajwid yang kita sebutkan hari itulah, bukan semua hukum tajwid. Kalau semua hukum tajwid lagi berat. Ya. Dengan dia tinggalkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, duk mustaqim gitu, tu tak betul tu. Ya, ramai juga orang-orang belah selatan dia masalah menyebut mustaqim. Qaf di baris bawah dia tak boleh nak sebut, dia mustaqim. Ya, itu cacat yang besar. Ya, kalau orang yang qari, dia dengar imam dia baca ihdinas siratal mustaqim, wajib mufaraqah. Ya, kalau tidak, tak sah sembahyang. Sebab kim dengan qim adalah huruf yang sangat berbeza. Ya, itu antara contoh kita kata yang kata ummi tadi ni, yang tak reti baca Fatihah. Ya. Alhamdulillah, itu lagi banyak besar salahnya juga. Kebanyakan orang yang tak memperhatikan, dia nak bunyi alham, lama-lama bunyi alham.
Ya, bila alham tu dah bukanlah alhamdulillah. Ya. Dah jadi daging alham. Laham ataupun alahman. Tak tahu apa nak buh makna pun. Maka itu banyak. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Sampai maradu. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil magadu. Dia bukan lagi qalqalah lah, dia tambah huruf magadu. Kadang tak bunyi pun rin magdu. Ya, huruf ga jadi. Itu yang dimasukkan ummi. Ya. Jadi dia kata kalau ummi 40 orang tu ummi semua. Ya. Ada memang jemaah ada 5 ada masjid yang 1000 orang jemaah. Ya. Tapi 1000 tu dalam 1000 tak ada 40 orang pun yang boleh baca Fatihah betul. Ni bimbang ni. Tak sah jemaat. Dalam 1000 orang tu, tak ada 40 orang pun yang reti dalam bab hukum bab jemaat. Semua main tibai pergi sembahyang jemaat je. Tak sah jemaat tu. Inilah barang yang dijazamkan dia oleh Syekh Ramli. Siapa dia Syekh Ramli? Syekh Ramli, dia berganding dengan Syekh Ibn Hajar dalam mazhab Syafi'i. Syekh Ramli mengarang kitab yang bernama Nihayah. Syekh Ibn Hajar mengarang kitab nama Tuhfah. Kedua-dua kitab Tuhfah dan Nihayah inilah merupakan rujukan utama kitab-kitab Jawi, kitab-kitab kecil Arab, ya, untuk dijadikan ringkasan daripada pembelajaran fiqh keseluruhannya. Macam kitab Matalul Badrin, kitab yang kita bacakan ni, dia merujuk pada kitab Tuhfah dan Nihayah. Kenapa Imam Ramli dan Ibn Hajar ni, kedua-dua ni dikenali sebagai ulama mujtahid mazhab Syafi'i yang terakhir. Selepas daripada Imam Ramli dan Ibn Hajar, kata ulama kami, guru-guru kami, bahawanya tidak ada mujtahid lagi dah. Lain semua muqallid. Jadi sebab itu diadakan ahli fatwa, majlis fatwa. Kalau zaman dulu tak ada, Imam Ramli sendiri fatwa, Imam Ibn Hajar sendiri fatwa. Sekarang kita kena rujuk ahli fatwa. Kenapa? Kerana kita tidak mujtahid. Ahli fatwa ni dia berkumpul 3 orang lebih untuk keluarkan fatwa, makna dia bukan pendapat dia sendiri, dia gabung. Tapi kalau macam Imam Ramli Ibn Hajar ni, dia boleh fatwa dia sendiri, dia keluar je, orang boleh ambil pendapat dia. Jadi kenapa banyak dalam kitab kita ni Imam Ramli Ibn Hajar lah mengeluarkan fatwa. Kemudian ulama-ulama yang mentarjahkan fatwa, ulama-ulama mutakhirin dan sebagainya lah. Okey. Jadi orang dulu dia mengaji kitab fiqh sampai Tuhfah dan Nihayah. Itu rujukan yang kita ada tinggilah dalam hukum fiqh. Ya, jadi sebab tu kita baca kitab Fathul Tulab, kita baca kitab Fathul Mu'in, kita baca kitab-kitab yang kena misalnya, itu dah merujuk pada kedua kitab tersebut dan diringkaskan. Tapi kalau nak jadi alim ulama besar, kena mengaji Tuhfah Nihayah lah, baru nampak kembang ilmu fiqh tu. Ya, okey. Jadi kata Imam Ramli, dijazamkan dia oleh Imam Ramli, makna pendapat Imam Ramli mengatakan tidak sah sama sekali orang yang umi untuk sembahyang jemaat. 40 orang tadi. Ya. Bersalahan barang yang dijazamkan dia oleh Syekh Ibn Hajar. Jadi rahmat, dia katakan al-ikhtilaf bainal ummah rahmatun. Ungkapan tu menyebutkan bahawa berselisih pendapat di kalangan ulama tu satu rahmat. Ini diakui oleh semua ulama. Ya, walaupun orang yang fanatik dengan pegang kepada Quran Sunnah semata-mata, tak nak pakai pendapat ulama, tapi tanpa dia sedari dia telah mengutip beberapa pendapat ulama. Ya, wajib dah mesti ada. Sebab kalau kita lihat, ya, bila sampai buntu dalam satu masalah, mereka terpaksa rujuk isu fiqh juga. Jadi siapa yang buat isu fiqh tu? Ulama. Ya, jasa ulama. Kadang-kadang bila dah buntu dalam masalah, mereka terpaksa rujuk pada kitab tafsir. Ya, walaupun dia belagak benda dabik dada, kami pakai Quran dan Sunnah, kami tak pakai dah pendapat ulama contohnya. Tapi dalam beberapa perkara mereka terpaksa rujuk.
Ya. Sebab usul hukum tu di asas tu ulama yang susun. Jadi kata Ibn Hajar sebagai khilaf, dia kata rahmat, kita rasa tersekat lah nak ikut Imam Ramli. Ibn Hajar kata apa pula? Dalam Syarah Abab dan Irsyad, nama kitabnya, kata apa? Sah, kata dia, jemaat dengan umi. Boleh sembahyang jemaat 40 orang tu dengan ahli jemaat tu ummi, maknanya tak reti baca Fatihah. Tetapi ada syarat, bukan boleh semata-mata aja boleh. Jika ada imamnya dan khatibnya qari. Jangan tu imamnya salah. Okey, inilah syarat lagi. Jika ada ummi itu tiada taksir, macam saya sebut tadi. Maknanya 40 orang tu yang tak reti baca Fatihah, tinggal imam dengan khatib je yang baca betul. Ya, makmumnya tak betul. Tak betul tadi bukan tak belajar. Tak betul tadi dah belajar, dah usaha belajar, tu panggil taksir. Istilah taksir ni kena faham lah, kena hafaz lah. Mana tidak dipertanggungjawab lagi dah. Bukan salah dia. Dia dah terlepas tanggungjawab dia dah. Tidak dibebankan, taksir pun tidak dibebankan dengan hukum. Sebab apa? Sebab dia dah mula belajar, dah ulang-ulang. Tok Guru kata tak boleh lah, lidah kamu ni keras. Lidah memang tak boleh betul. Maka orang macam ni semayang dia dalam keadaan taksir tadilah. Okey. Orang macam ni je yang dilepaskan pun. Maknanya kata-kata seringan-ringan hukum kita katakan, kena belajar juga. Setiap individu yang pergi sembahyang jemaat, dia kena belajar sampai sah baca Fatihah ni, sampai Tok Guru kata betul. Kecuali lah dia dah tak boleh lah lidah dia. Tok Guru kata apa? Memang tak boleh lah lidah kamu ni. Maka barulah dia dapat kelonggaran. Kalau tidak, jadi tidak sah lah sembahyang. Na'udzubillah. Maka orang yang nak sembahyang ni belajarlah kongkongnya Fatihah, perbetulkan depan Tok Imam, depan guru-guru. Ya, kalau malu dengan Tok Imam, pergi cari ustaz-ustaz. Ya, betulkan Fatihah, betulkan tahiyat, betulkan sebut Allahu Akbar, supaya sembahyang tu sah. Tapi kalau boleh belajar macam ni, mengaji, baguslah. Pada belajarnya, mana tiada taksir pada belajarnya. Apa maksud tiada taksir pada belajarnya? Makna tidak dia mengabaikan mempelajari perkara tu. Kalau dia mengabaikan, maka jatuh taksir diri, salah diri dia, bukan salah tak boleh baca. Dipersalahkan tu adalah kerana tak belajar. Maka tak sah. Kenapa dia tak boleh baca Fatihah betul? Dia tak belajar, maka dikirakan tak sah sembahyang dia. Kenapa dia baca Fatihah tak betul? Kerana dia memang lidah keras. Belajar dah. Itu tak panggil taksir. Okey. Dengan sekira-kira lemah ia daripada belajar. Tak boleh. Tok Guru pun tak mau nak kata apa dah. Tak boleh dah. Dan lemah pula gurunya daripada mengajarkan dia. Dengan kerana payahnya dan tololnya. Tolol. Tulu dia tulis tu. Ya. Bodoh. Dia name. Dan makna ummi itu apa dia? Orang yang tiada betul bacaan Fatihahnya. Ke-11-nya bahawa mendengar orang yang 39 itu akan segala rukun 2 khutbah. Jadi sebab tu bagi masjid yang besar-besar, kita nasihatkan supaya 40 orang ahli jemaat yang dikira dihitung sebagai ahli jemaat, 40 orang mustaltin tu duduk di saf hadapan. Orang Melayu masih lagi tak nak duduk saf depan. Dia tak nak sembahyang mencari saf depan, sedangkan hadis sahih, hadis menjelaskan siapa yang patut untuk berebut dalam sembahyang ni, iaitu muazzin dan juga merebut saf depan. Dia masuk masjid duduk belakang, dia tak nak ada kosong, tak nak pergi ke depan, takut apa benda tak tahu. Yalah belakang imam tu mungkinlah kita kata nak ganti imam nanti susah, takut. Tapi dia sisi-sisi tepi kiri kanan tu boleh. Patut mencari yang afdal, tapi dia cari mafdul. Orang kita ni macam tu. Dia tak nak. Itu bila ada orang luar,
Ya, orang luar yang berebut nak masuk duduk sah depan. Dia nak dapat fadilat. Udah jadi kelang kabut. Orang yang utama sepatutnya dapat tuan rumah tapi diberi pada orang lain. Selalu perangai yang mana suka memberi laluan pada orang lain. Silakan duduk depan, sila duduk luar itu. Ya, benda tu makruh. Benda baik tak boleh bagi kat orang. Benda tu mendapat untuk pahala kita. Kita serah pahala tu ke orang. Pahala aku tak mau. Dia ingat dapat pahala. Makruh tu. Ya, dapat pahala ni bagi sedekah duit ke orang, tu dapat pahala. Dia rugikan dunia untuk orang, dapat pahala. Tapi kalau dia rugikan diri dia dengan ibadat, dia bagi orang, itu bodoh namanya. Patut dia dapat pahala. Tak apa, Tuan lah depan saya. Dia ingat dapat pahala tu, makruh. Ya. Jadi kalau kata masuklah syurga dulu, saya tak mahu. Tuan masuk dulu syurga. Tu orang tengin. Macam itulah juga ibaratnya. Jadi yang ahli qaryah ni dulu ujung-ujung bucu-bucu. Ni sampai kadang-kadang kita tegur pun tak ikut. Ya, suka duduk ujung belakang kali. Sekarang ni ada nombor lain lah kan. PKP ni. Tapi zaman tak PKP ni, di ujung. Ya. Itu bila dah baca khutbah, khatib baca khutbah, ni jadi masalah dia. Blackout contoh. Bila blackout, suara tu imam pula tak kuat. 40 orang ni tak dengar. Sebab sah depan bukan ahli jemaat yang 40 orang. Adalah 10 orang yang duduk depan. Yang lain semua duduk belakang ujung. Baik. Tak dengar lagi, kita kata 10 orang je dengar. 30 orang lagi di belakang tak dengar apa imam baca. Apa khatib baca. Tak sah jemaat tu. Dia mesti 40 orang ahli mustautin tu dengar. Bukan orang yang di depan tu semua. Jadi timbul masalah sekarang ni, orang ni tak faham masalah tu. Ni. Belajar memang kita belajar 40 orang, tapi dalam mempraktikkan ilmu tu sendiri, kita tengok situasi kita. Masjid yang besar. Jadi sebab tu kita sarankan selalu, nasihat selalu. Ya, mana tempat saya mengajar. Kita nasihatkan. Orang ahli qaryah yang kata wajib pak jemaat yang tadi ni ahli jemaat, duduk di depan. Bukan di belakang. Jadi kalau kita blackout, ya, mikrofon tak berbunyi, maka imam menjerit dan dengar 40 orang di sah depan tu, sah jemaat dia. Kalau tak dengar, tak sah. Ya. Ke-12, hendak terdahulu 2 khutbah atas sembahyang, jangan terbalik. Tak sah dalam mazhab Syafi'i. Dan setengah daripada syarat sah jemaat bahawa adalah imamnya itu daripada orang yang mendengar akan khutbahnya. Kalau dia pekak, ya, imam tu orang yang mendengarkan khutbahnya, bukan masuk pekak ni. Dalam banyak-banyak kitab fiqh kita tengok, satu-satunya kitab ni lah yang menyebutkan syarat ni, setengah daripada syarat jemaat. Ya, mungkin ada lain lah kitab yang saya tak jumpa lah. Tapi duk mengaji kitab Jawi ni, kitab ni yang jumpa syarat ni. Yang orang kadang-kadang terlepas pandang. Pasal kitab ni kecil. Ya. Di sekolah tak ada sebut dalam silibus dia. Kadang sampai ke universiti pun tak jumpa ni silibus ni. Yang menunjukkan satu lagi syarat jemaat. Iaitu imam itu daripada orang yang mendengar akan khutbahnya. Boleh faham tak? Ni berlaku Okey. Kalau kita bukan tukar imam. Kita bukan imam. Kita sampai ke masjid, orang dah mula Allahu Akbar. Maknanya kita tak dengar khutbah sikit pun. Ya, kita makmum yang datang lambat. Ya, sah dah jemaat, sah. Selagi mana dia dapatkan imam 1 rakaat, takbiratul ihram, kemudian sempat dia rokok dengan imam, dapat 1 rakaat, dia sah jemaat. Mana dia buat 2 rakaat je, dia tambah 1 lagi. Kalau dia masuk awal, tak dengar khutbah langsung ni. Memang tak dengar langsung khutbah, sah jemaat je. Ada ulama kata tak sah, sebab syaratnya jemaat dengan khutbah tu 2. Yang tak bolehnya 40 orang tadi tak dengar. Dia mesti 40 orang yang dikatakan mustautin tu, ada syarat sah jemaatnya. Okey, timbul masalah ni macam ni. Contoh kita kata, tengah sembahyang jemaat, khutbah, bukan. Kita baca khutbah. Khatib tempatan baca khutbah. Elok habis khutbah turun, datang Tok Guru. Tok Guru ke orang hebat ke, masuk dalam masjid. Kita pun tunggu kejap masuk. Tu Tok Guru ke?
Tok Guru naik jadi imam, ambil berkat. Tok Guru ni tak cakap banyak, Allahu Akbar. Tok Guru pun lupa agak masalah ni. Ya. Dia tak dengar khutbah langsung, dia baru sampai. Tapi ditarik dia masuk jadi imam. Ini berlaku ni. Memang berlaku. Ya. Dia pun tak cakap banyak, Allahu Akbar. Seluruh jemaat tu tidak sah sebab tok imam tadi dia tak dengar khutbah langsung. Dia mesti dengar khutbah. Jadi termasuk orang pekak. Dia duduk dalam masjid, memang dia tengok tok khotib baca khutbah tapi dia tak tahu faham apa langsung, dia tak dengar, telinga dia tak dengar. Tiba-tiba dia suruh si pekak jadi imam. Tidak sah. Tu jaga tu. Ataupun tok imamnya tadi pergi tandas, tak dengar apa-apa langsung, punya lama pula dalam tandas. Ya, rukun-rukun khutbahnya tak habis dia dengar. Ya, tup dia masuk balik dalam masjid. Ya, habis dah khutbah. Imam naik imam, dia pun naik Allahu Akbar. Ya, sedangkan dia tak dengar khutbah, tidak sah. Kalau makmum tak apa. Wallahu alam. Syahdan bermula rukun 2 khutbah, nanti baca 2 khutbah pula. Soalan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma iftah 'alaina fil 'arifin. Allahumma iftah 'alaina fil 'arifin. Allahumma iftah 'alaina fil 'arifin. Allahumma nawwir qulubana bi nurika kama wa ta'ala bi syarika bi rahmatika rahim.